Kalau saya tak dapat explanation saya takkan lepaskan macam itu. Saya pun laki bermaruah. Demikian permintaan suami kepada Nina Harizal tentang permohonan cerai pelakon itu. Ketika ditemui M-Star, Fahmi berkata sehingga kini dia tidak dimaklumkan tentang mengapa isterinya mahu bercerai. Nak bercerai? Boleh. Tak ada masalah. Apa sebabnya? Apakah problem dia? Adakah problem saya dengan Nina yang saya tak tahu? Ataupun problem dengan keluarga Nina? Kalau problem dengan keluarga Nina, kita carilah solution untuk settlekan. Konteks dia semalam kata nak bercerai secara baik. Perbuatan-perbuatan dia daripada mula, bukan dia saja, keluarga dia pun daripada mula sampai sekarang, adakah perbuatan itu secara baik? You katalah 10 benda, you tak boleh buat 9 benda teruk. Last tu je kata nak secara baik. Tengok balik kronologinya. Dia ambil Nina secara paksa pada 2 hari bulan. Sekarang Nina dinaikkan benda tu. Tapi saya boleh tunjuk conversation saya dengan Nina. We were fine. Kita ada plan untuk hari seterusnya. Kalau dia dah plan untuk nak lari balik, takkan kita plan nak pergi makan Japanese lah, nak pergi doktor lah, apa semua. If she was taken secara baik, kenapa keluarga dia pakai kekerasan? Kenapa pakai senjata api? Sampai dah kena charge di mahkamah. Bukan saya charge, polis. Kerajaan Malaysia charge. So, itulah cara-cara dia yang buat saya rasa pelik. Kenapa sekarang ni pula cakap nak bercerai secara baik, nak berdoa. Saya tahu dia pelakon. Tapi, kenapa nak berdoa untuk suami lepaskan? Whereby, katalah ini stage ke-7 ke-8, stage 1 sampai 7 tu dia tak buat. Tak berjumpa, tak discuss, tak cari solution. Saya nak jumpa parents dia pun tak boleh. Saya nak jumpa dia pun tak boleh. Nak cakap telefon pun tak boleh. Whatever that she or her parents is requesting, 100% tak munasabah bagi saya. Kalau ikutkan Nina memang ada kontak Fahmi pada 12 November. Betul. Tapi Fahmi sendiri ada tak hubungi ibu bapa dia sendiri, call ke untuk bertanyakan apa sebenarnya masalah antara korang? Saya telah ditipu oleh father dia. Hari ketiga saya dapat telefon bapak dia. Saya try banyak kali, 20-30 kali, dapat cakap sekali. Saya cakap dengan bapak dia, apakah masalahnya? Saya would like isteri saya are the legal custodian and guardian of Nina. I would like her back. Dia kata, Fahmi bersabar Fahmi. Bapa janji dan bersumpah untuk pulangkan Nina kepada Fahmi lepas berubat. Saya fikir, ini berubat apa ni? Sebab saya dengan Nina dah bikin buat medical check-up. We are fine. Tak ada masalah yang teruk ke yang kena berjumpa doktor immediate ke apa. Itulah saya kena tanya dia, ni berubat apa? Sebab kalau selain western medicine punya ubat, saya memang tak percaya langsung benda-benda ni. Sekarang ni kita dapat tahu, semasa dia konon-konon berubat tu, dia pergi file perceraian. So that means all this has been planned. Oleh siapa, kerana apa, dengan siapa, sebab apa, saya tak tahu. Tapi melihat dengan yang Fahmi ceritakan ni, yang Fahmi kongsikan, seakan-akan boleh kita katakan yang ibu bapa Nina seakan tidak menyukai Fahmi. Boleh tak kita katakan macam tu? Saya tak boleh confirm lah. Itu kena tanya dia orang. Sebab kalau tak sukai saya, kenapa ada waktu nikah tu? Kenapa bapa dia sendiri yang menikahkan saya? Kalau your father benci je punya boyfriend ke husband, nikahkan tak? Dalam masa 2 bulan bertukar benda ni. So saya pun tak faham. Di usia perkahwinan baru beberapa bulan. 2 bulan? Ada tak perasaan terdetik hati? Saya rasa ada orang susu dalam fridge pun lebih pada 2 bulan. Mungkin ada tak perasaan terdetik dalam hati Fahmi macam menyesal juga aku buat keputusan untuk kahwin ni? You have no idea the feeling of the minggu pertama tu ataupun first few days. Marah ada, sedih ada, geram ada, semua. So apa-apa you cakap tu semua ada. Regret ada, semua ada. Sebab just imagine your relationship, you were happy semua, split second, boom, tak boleh cakap, tak boleh apa, tak boleh jumpa. If tiba-tiba Nina pun berubah hati, macam dia dah ternampak macam okay, Fahmi ada nampak effort untuk pulihkan hubungan ni dan dia nak kembali balik, tapi parents dia tak benarkan. So Fahmi macam mana? Saya tak tahu, tengok gambar semalam senyum je dia. So maksudnya kira dia pun willing. Saya tak tahu sebab saya tak bercakap dengan dia. Dia tu pelakon, mungkin depan kamera dia senyum. I tak boleh confirm or deny anything until I jumpa dia to know what is the fundamental issue of this relationship. So, saya senang macam ini. Kalau nak berbaik, sila balik ke rumah husband and wife, kita baik, tak pernah bergaduh. 2 bulan baru kahwin, tak pernah bergaduh, tak pernah ada isu, tak pernah ada kekerasan, tak pernah ada apa. Balik, duduk dekat situ dengan saya, discuss up to a certain point. Kalau tak boleh, nak cerai juga, cerai. Saya willing ceraikan, tapi dengan cara yang betul. Dalam statement dia kata 12 hari bulan tu dia ada telefon. Itu betul. Dia telefon untuk nak berjumpa. The first 30 second of the conversation, saya happy lah. Oh, dia telefon saya, so finally saya boleh cakap dengan dia. Selepas itu saya rasa macam pelik sikit. Oh, this is very strange. Cara-cara dia cakap, tone dia cakap. Dia kata nak berjumpa, condition dia kasih, kena berjumpa di lawyer office dia di Johor Bahru. Saya kena datang seorang. Saya tak boleh rekod percakapan atau perbualan itu. Saya tak boleh datang dengan pemandu. Saya tak boleh datang dengan pengawal peribadi. Saya tak boleh datang dengan keluarga. Saya tak boleh ajak press. Macam you all katalah kan, ni macam Puteri Gunung Ledang ni, 7 condition. Saya tanya, kenapa nak ada banyak-banyak condition ni? Kenapa tak jumpa kat KL? Kita suami isteri, tidur satu katil pun boleh. Selagi
court case tu tak selesai, kita suami isteri. Lepas tu dia kata, oh dia tak boleh sebab dia tak dibenarkan keluar daripada Johor. Kenapa? Itu saya tanya lagi sekali, kenapa tak dibenarkan keluar dari Johor? Oleh siapa? Dia diam. Saya tanya lawyer, mak bapak, siapa? Orang ketiga, siapa? Dia diam. Lepas tu saya kata, okay, kalau nak jumpa boleh jumpa kat tempat neutral, jumpa kat JPO ke, jumpa kat hotel ke, mana ke. Tapi saya punya preference jumpa dekat KL sebab saya dengan dia bukan ada masalah pun. Saya tanya dia, selama ni saya message dapat tak message tu? Dia kata dia tak dapat sebab dia tak dibenarkan pakai telefon dia. Sama juga soalan saya, siapa tak dibenarkan? Umur dia 25 tahun. Takkan dia tak boleh decide dia boleh nak pakai phone ke tak boleh? Kalau dia tak boleh, this is clearly a human rights issue dah sekarang. Itu dia je boleh jawab, saya tak boleh jawab. Fahmi ada masalah dengan mak bapak dia ke atau macam mana? Pada mulanya tak ada masalah sangat. Apa masalah saya ada, masalah kecil. Tapi saya tak tahu kenapa dia escalate until besar macam ini. Saya tak ada penjelasan, so saya tak boleh cakap apa masalahnya. Like what my lawyer said, this divorce will be a long and hard battle divorce. Sebab kalau saya tak dapat explanation saya takkan lepaskan macam itu. Saya pun laki bermaruah. Nak cerai boleh, tak ada masalah. Kalau nak go through this court case, it will be a long and hard battle. I have a proposal which my lawyer already spoken to them. Send Nina back to me. Let me and Nina, dua orang sebagai suami isteri, decide apa nak buat. Kalau Nina still nak bercerai, saya ceraikan, tak ada masalah. Tapi kenalah free and easy without any pressure from pihak ketiga. After saya dah try sudah payah tak boleh, barulah saya boleh let go dengan happy. Kahwin takkan tak sayang kot, mesti sayang.